Memang semua orang nak jadi kaya, tapi kenapa ramai yang tak kaya-kaya pun? Walaupun ada yang usaha keras, walaupun ada yang dah berjimat, walaupun ada yang dah cuba macam-macam, tapi tetap tak kaya. Anda nak tahu tak caranya? Jom saya bagi tahu anda cara nak jadi Kalau anda tengah dengar ni, anda nak jadi kaya, betul tak? Tapi jangan sesekali lupa, kaya sebenar adalah kaya jiwa. Pastikan kita kaya jiwa dulu. Hadis riwayat Al-Bukhari mengingatkan kita bahawa kekayaan yang sebenar adalah kaya jiwa. So, barulah fikir nak kaya harta. Tapi kan, kenapa ramai tak kaya harta? Jawapannya, sebab cara mereka salah atau kurang tepat. Mungkin juga cara mereka akan memperlambatkan usaha untuk capai kekayaan itu. So, di sini saya nak kongsikan dengan anda 4 cara bagaimana nak jadi kaya dengan lebih pantas lagi. Dan juga semua ni saya sendiri lakukan. So, let's go. Nombor 1. Kalau kerja, makan gaji, memang boleh jadi kaya. Tapi hakikatnya mengambil masa yang lama. Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun yang akan datang. Itu pun mengikut bidang dan kelulusan anda. Tapi kan 80% orang kaya adalah yang menjalankan perniagaan. Sebabnya bila kita menjalankan perniagaan, pendapatan tidak mempunyai had. Dan kenaikan pendapatan atau keuntungan perniagaan boleh berlaku dengan lebih pantas lagi. Contohnya, kalau bekerja makan gaji, mungkin kita naik gaji setahun sekali, betul tak? Tapi dalam perniagaan, kenaikan keuntungan boleh jadi setiap hari. Antara gaji yang tertinggi di Malaysia adalah gaji seorang pakar bedah yang berkelulusan tinggi dan mempunyai pengalaman bertahun-tahun, iaitu RM70,000 sebulan. Tapi pendapatan seorang usahawan yang berjaya boleh melebihi RM100,000 sebulan dan pengalamannya berniaga mungkin beberapa tahun sahaja. Tak dinafikan kalau nak kaya dengan lebih pantas, bidang perniagaan adalah caranya. Bukan nak kata kerja tak boleh kaya ya, boleh. Rezeki tak kiralah kerja makan gaji ataupun berniaga. Tapi macam saya kata, mengambil masa yang lama dan juga kepakaran tertentu. Dan ada juga bidang kerja yang kalau bertahun-tahun pun setakat itu je gajinya dan tak dapat jadi kaya. Tapi tak apa, asalkan kita kaya jiwa. Kedua, kalau nak kaya harta, perlu melabur. Menyimpan duit tu memanglah bagus. Tapi kan lagi bagus adalah melabur duit. Growkan lagi duit tu. Tak kiralah melabur pada saham ke, emas ke, ada yang pandai kripto, ASB, hartanah ataupun melabur pada perniagaan dan macam-macam lagi. Macam saya lebih suka melabur pada emas, hartanah dan juga perniagaan sendiri. Dan kita pun dah nampak sekarang ni, inflasi agak teruk, harga barangan dah meningkat. Kalau dari dulu kita simpan je duit, nilai duit tu yang kita simpan dah semakin rendah. Kita yang rugi sebab duit tu tetap sama, harga barang pula meningkat. Dulu RM5 boleh beli ayam, sekarang harga ayam dah RM10 sebagai contoh. Tapi kalau kita belajar cara nak growkan lagi duit, bila inflasi, nilai duit kita pun akan semakin meningkat. At least duit kita tak adalah rugi. Dan bagi saya, pelaburan yang terbaik adalah pelaburan pada diri sendiri terlebih dahulu, iaitu pelaburan pada ilmu yang boleh tambahkan pendapatan, yang boleh tambahkan pelaburan. Pendapatan tambahan tu kita laburkan semula. Itulah caranya. Nombor 3, kalau nak kaya perlu pandai menjual. Ya, skill menjual ni tak semua orang ada, tapi boleh dipelajari. Tapi juga ada yang malu-malu nak menjual. Jual maksud saya di sini bukan hanya jual produk ataupun perkhidmatan dalam perniagaan kita. Tapi juga menjual adalah lebih dari itu. Contohnya bila kita nak yakinkan kawan kita tengok wayang yang kita nak, tapi dia tak berapa minat. Tu kita tengah menjual lah juga tu. Kita nak yakinkan dia untuk ikut kita tengok wayang tu juga. Kita tengah menjual. Samalah juga dengan seorang majikan nak meyakinkan pekerjanya untuk kerja dengan lebih tekun lagi, lebih bersungguh lagi untuk syarikat. Majikan tu pun sedang menjual idea. Kalau kerja kuat, nanti pekerja tu akan naik pangkat. Majikan tu kena jual visi dan juga misi syarikat tersebut kepada pekerja-pekerjanya supaya mereka nampak apa yang perlu dicapai. Atau kalau kita ada idea perniagaan contohnya dan kita perlu dapatkan pelabur ataupun investor untuk fundkan idea tersebut. So, kita perlu jual
idea tersebut untuk mendapatkan keyakinan pelabur. Barulah mereka akan melabur pada idea perniagaan kita. Dan ada sekali tu saya pernah dapat RM1 juta dari pelabur kerana berjaya meyakinkan mereka tentang idea perniagaan saya. Kalau anda nak tahu cara dapatkan pelabur, bagi tahu kat bawah. Kalau ramai nak tahu, mungkin saya akan kongsikan dalam video yang akan datang. So, kalau nak kaya, kita kena ada skill menjual ni. Meyakinkan orang. Sama ada meyakinkan orang beli produk atau perkhidmatan kita, itu dah tentu sebab kita ni usahawan. Atau yakinkan orang untuk yakin dengan diri kita. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, skill ini boleh dipelajari. Itulah skill menjual. Dan yang keempat, sekarang ni semuanya bergantung kepada internet dan media sosial. Kalau nak menjalankan perniagaan, pastikan anda menggunakan internet dan media sosial. Lihat apa je perniagaan yang berjaya hari ini, semuanya akan melibatkan atau menggunakan internet dan media sosial. Betul tak? Walaupun katalah anda nak buka kedai ataupun gerai di tepi jalan, still anda perlu gunakan internet dan media sosial. Pengetahuan dan skill internet dan media sosial adalah sangat penting di zaman ini. Dan tadi saya terlihat seorang peniaga nasi lemak yang post gambar-gambar nasi lemaknya di Facebook. Saya scroll dan lihat berbulan-bulan melakukan benda yang sama. Tapi perniagaan tu kan tetap tidak berkembang. Sehingga postingnya yang terbaru adalah meminta tolong orang ramai bantu beli nasi lemaknya. Maaf, kalau macam ni sampai bila pun tak kaya. Kenapa? Kerana ilmu internet dan media sosialnya salah. Berbulan-bulan saya lihat dia lakukan cara yang salah. Sesuatu ilmu tu ada yang betul, ada yang salah. Kalau setakat post gambar-gambar nasi lemak kat Facebook, memanglah orang tak beli. Itu bukan caranya. Kenalah cari ilmu yang betul. Tu yang saya katakan, perlu labur pada ilmu. Tak semestinya labur duit, labur masa pun boleh. Katalah kalau peniaga nasi lemak tu kan laburkan masa tengok video-video saya yang percuma di YouTube ni. Dia akan tahu apa silapnya ketika berniaga di Facebook yang membuatkan tak ramai orang beli. Ada banyak ilmu perniagaan percuma saya berikan. Itulah maksud saya, kena labur pada ilmu. So pastikan anda subscribe kepada channel ni. Dah subscribe ke belum? Laburkan masa kalau tak laburkan duit. So inilah antara caranya nak jadi kaya. Now memanglah bukan senang nak jadi kaya. Tapi kalau jatuh miskin, lagilah tak senang, betul tak? Dan sekiranya anda nak berjinak-jinak dalam memulakan perniagaan di internet, apa kata anda sertai webinar percuma bersama saya. Ya, macam saya kata, percuma je ilmu-ilmu ni. Webinar nak jual apa? Mulakan perniagaan dari zero. Di webinar ni saya kongsikan dengan anda di mana perlu bermula. Apakah cara yang betul memulakan dan kembangkan perniagaan di internet. Dan apakah perniagaan yang terbaik untuk anda mulakan kalau anda tak ada idea lagi. Salah pilih perniagaan pun boleh gagal juga. So, sekiranya anda ingin sertai webinar percuma ni, daftar hari ini di nakjualapa.com dan kita akan jumpa di sana. Lebih 20 tahun lalu pun saya mulakan perniagaan online kecil je. Tetapi dengan menggunakan teknik yang saya sampaikan pada anda dalam video ini, perniagaan kecil saya, alhamdulillah, mencapai tahap yang lebih tinggi lagi.